Seterusnya di studio kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan satu topik iaitu International Microplastic Beach Cleanup at Tioman. Jadi apakah kepentingan program ini untuk lautan kita dan sebagainya. Hari ini kita bersama dengan 3 orang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu yang pertama pada pagi ini iaitu Profesor Madya Kemis Dr. Noriza Abdul Rahman selaku Pensyarah Jabatan Kimia Fakulti Sains UPM. Juga kita bawakan Profesor Kemis Dr. Muhammad Basharuddin Abdul Rahman, Presiden Persatuan Sains Analisis Malaysia Analis. Juga di hujung sana Profesor Insinyur Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UPM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semuanya hari ini. Okay. Kita nak bercerita berkenaan International Microplastic Beach Cleanup at Tioman. Saya rasa mukadimahnya kalau Dr. Noriza boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan program ini, pengenalan dan mukadimahnya. Program ini ataupun kita insyaAllah kita panggil IMBC at Tioman 2023 adalah senambungan daripada program yang kita dah laksanakan daripada tahun lepas, iaitu Microplastic Hunter at Tioman. Daripada program yang lepas kita telah membina modul mikroplastik, pensampalan mikroplastik. Dan untuk program ini kita telah laksanakan pada 14 hari bulan, 2 hari 14 hari bulan September 2023, yang itu adalah webinar yang kita buka kepada 10 participation daripada 10 buah sekolah yang termasuk Sabah Sarawak. Dan 20 hari bulan kita ada beach cleanup di Tioman dan berserta kita buat pensampalan mikroplastik bersama pelajar sekolah dan juga aktiviti bersama pelajar sekolah. Okey, banyak sebenarnya kesedaran kita boleh berikan menerusi program-program yang dianjurkan bersama dengan IMBC ini. Kalau Prof Pasha boleh kongsikan apa sebenarnya definisi mikroplastik sebenarnya? Plastik kita tahulah kan semua, kita letak barang, makanan dan sebagainya. Tapi mikroplastik ni apa definisi dia sebenarnya? Okey, sebab kita tahu banyak mengenai plastik. Mikroplastik pun sebenarnya terbahagi pada 2 kategori. Yang pertamanya yang primer. Primer ni adalah yang terurai terus. Contoh-contohnya sebenarnya yang kita tak tahu seperti cat daripada kapal, contohnya kalau kita merujuk pada laut. Dan mikroplastik itu kita kategorikan sebagai yang bersaiz 5 mm ataupun 5 mikron. Dan kategori kedua adalah yang sekunder mikroplastik, adalah apabila ia terurai, contohnya daripada botol plastik. Dia mengambil contohnya terkena sinaran matahari dan juga ombak, kemudian dia akan terurai kepada yang lebih kecil, tetapi masih lagi bukan kepada molekul asalnya. Jadi dia ada 2 kategori. Dan bila kita bercakap mengenai mikroplastik, terutamanya di dalam lautan, macam dalam kaedah apa yang mereka lakukan adalah di kawasan pantai. Sebenarnya di dalam air itu pun ada, dan apa yang mungkin tahun depan kita akan buat, memberi fokus kepada dalam udara, atmosfera. Maksud dia sekarang, mikroplastik apabila dia berada dalam air, dia boleh berada dalam bentuk buih. Dan bila buih tu naik ke atas, dalam buih plastik tu dia ada mikroplastik. Dan apabila terkena dengan ombak, dia akan pecah. Dan ini lebih mendatangkan kesan yang akan lebih buruk. Sebab dia akan terapung di udara menjadi dalam bentuk aerosol dan kita sedut. Jadi kalau kita sekarang beranggapan pergi ke tepi pantai menghirup udara segar, harus difikirkan semula. Jadi itu yang daripada analis daripada Persatuan Sains Analisis Malaysia, kita ingin sekarang setelah lebih 30 tahun kita mahu membantu masyarakat memahami apa masalahnya. Contohnya mikroplastik itu sendiri, bila kita katakan pollution tu, sebenarnya 20% dia daripada mungkin plastik-plastik yang besar. 80% tu daripada sumber yang lain. Ya, terutamanya daripada cat dan juga daripada sintetik, contohnya tali-tali pukat, itu yang terurai menjadi mikroplastik. Itu tak ramai tahu. Jadi kita harus memberikan kesedaran mengenai perkara berikut. Kita sangka plastik. Selama ni kempen straw, jangan pakai straw kan, plastiknya. Tapi tak tahu sebenarnya kempen lain juga perlu dipergiatkan kerana hasil mikroplastik ni sebenarnya 80% bab kata Prof tadi daripada bukan plastik lah, non plastik, tapi dia hasilnya jadi mikroplastik lah kan. Dia contoh tekstil. Tekstil pakaian. Okey, apabila diurai jadi mikroplastik kan bahaya. Okey, kalau Prof Hang Tuah boleh kongsikan
kita dah tahu kan apa itu mikroplastik, bagaimana bahayanya. Kalau kita nak pergi detail in-depth lagi, tak cukup masa kita nak cerita kan. Relevan program IMBC ini dilaksanakan dan kenapa di Tioman? Okey. Kita sebenarnya bekerjasama dengan syarikat-syarikat korporat untuk kita berikan pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan bagaimana kita menjaga alam sekitar. Itu yang utama. Dan apabila kita buat projek macam IMBC ini, kenapa di Tioman? Sebab Tioman merupakan satu pulau peranginan dan kita tahu situ tempat yang cantik, pemandangan yang cantik, pantai yang bersih dan sebagainya. Tapi di situ juga ada risiko di mana apabila tanpa kesedaran masyarakat terhadap penggunaan plastik ini secara lebih berhemah, contohnya tidak lagi menggunakan single use plastik macam tadi katanya straw dan sebagainya, kita kena kurangkan, dan itu kita beri pendedahan kepada pelajar-pelajar sekolah kan. Lepas ini kita mengharapkan bahawa pendedahan ini kita berikan kepada seluruh masyarakat bahawa kalau benda ni boleh berlaku di sebuah pulau yang cantik begitu dan kita perlu usaha-usaha untuk membersihkan kawasan tersebut daripada mikroplastik dan risiko-risikonya, bayangkan di tempat-tempat lain. Jadi kerjasama kita bersama dengan pihak industri dan rakan-rakan strategik kita yang lain adalah untuk memberi kesedaran ini kepada masyarakat. Dan kita memang amat terujalah dan berterima kasih kepada rakan-rakan strategik kita lah daripada corporate, daripada institusi agensi kerajaan yang lain juga yang membantu. Sebab ini kita buat daripada tahun lepas, tahun ini kita buat di Tioman dan kita berhasrat tahun depan kita buat dengan skala yang lebih besar. Memandangkan Probasha juga sekarang dipinjamkan ke UNESCO. Jadi kita mengharapkan bahawa kerjasama itu kita panjangkan ke peringkat antarabangsa. Dekat sinilah di mana peranan universiti itu dalam memberi maklumat kepada masyarakat, bekerjasama dengan pihak industri, masyarakat dan sebagainya untuk kita sama-sama membangunkan negara kita ke arah lebih lestari atas konsep Malaysia Madani ini. Jadi itu yang kita harapkanlah. Dan kita nak berterima kasihlah kepada semua pihak yang terlibat. Mikroplastik ni saiznya sangat kecil kan. Kadang-kadang kita tak sedar pun sebenarnya itu adalah plastik. Kerana rupa itu kadang kesedaran tak cukup satu hal kan. Dekat sekolah mana ada kita cerita dulu berkaitan mikroplastik ni, dulu plastik-plastik je kan. Jadi kita tak tahu kadang rupa dia, warna dia, saiz dia dan sebagainya. Kalau Dr. Nuriza boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk kita, kalau sampah kita boleh kutip untuk bersihkan kan, untuk memelihara dan sebagainya. Tapi kalau mikroplastik ni macam mana? Macam mana kita nak mengesan kehadiran mikroplastik ni? Ilmu sedikitlah untuk penonton kita kan. Betul, saya setuju yang memang partikel tu very small dan jadi kita agak sukarlah untuk melihat secara direct. Teknik-tekniknya adalah salah satu adalah yang apa yang kita ajarkan semasa program kepada pelajar sekolah. Kita buat density separation. Maksudnya bila kita ambil pasir yang mengandungi mikroplastik, kebanyakan mikroplastik ini akan terapung. Sebabnya dia ringan berbanding dengan pasir yang lebih berat. Saiz lebih kurang sama. Cumanya satu lagi adalah warna. Warna kadang-kadang sebab kita mikroplastik ini adalah partikel daripada plastik. Dan warnanya lain daripada pasir. Pasir. Dan kita akan gunakan mata jugalah. Separation guna density, ketumpatan dan juga penggunaan mata. Oh, okey. Bila Dr. Ispi ni baru saya sedar, bila main dekat ni apa? Pergi tepi pantai kan, kita guna gelas kan, kita tadah pasir tu, nanti ada nampak yang timbul-timbul tu kira mikroplastik lah tu ya. Macam mana kita nak kompos mikroplastik sama dengan plastik yang lain ke, Prof. Basha, ke? Atau ada kaedah lain? Dia sepatutnya ada banyak kaedah lain lah. Dia ada menggunakan pencirian tertentu. Jadi selalunya mikroplastik apabila dikumpul sebenarnya kita boleh gunakan semula. Kita panggil upcycle. Itu strategi yang paling baik. Tapi buat masa ni yang merisaukan bila dia dalam bentuk yang kecil, dia juga boleh membuat tindak balas dengan molekul-molekul yang ada tempat lain. Itu yang kalau boleh kita nak hentikan supaya dia tak berlaku. Dan kita juga risau apabila terapung dalam udara, bakteria boleh lekat di situ.
virus. Sebab tu kita ada banyak buat penyelidikan virusol, virus laden aerosol. Itu antara perkara-perkara yang kita harus memberikan maklumat kepada pelajar, kepada orang awam. Jadi kita lebih ingin berada di lokasi-lokasi yang sebenarnya yang berlaku, seperti disebutkan tadi, bukan setakat Pulau Peranginan, tapi mungkin di kawasan-kawasan kampung nelayan, itu pelabuhan, itu mempunyai ketupatan yang sangat tinggi. Ini berdasarkan juga daripada kajian, contohnya di selatan Perancis, di kawasan yang rendah pencemaran, mereka dapati dalam 1 kubik udara, dia orang dah dapat jumpa lebih kurang dalam 19 mikroplastik. Itu sangat tinggi. Itu kawasan yang rendah pencemaran. Bayangkan jika lebih besar. Jadi untuk menghalang, sebenarnya bila kita bercakap mengenai perubahan iklim, yang paling penting sebenarnya ialah perubahan minda. Kena faham konsep dia dan kita dapat mengurangkan dia. Jadi untuk menjawab soalan tadi terus, tidak ada penyelesaian lagi. Sebab untuk mengumpulnya secara banyak, masih lagi kita hadapi kesukaran. Sebab tu mungkin tahun depan kita bercadang selain daripada ambil sampel daripada pasir, kita bercadang ambil dalam air, terutamanya kawasan-kawasan terumbu karang. Sebab kita tahu ramai yang pakai sunscreen, itu juga ada konten polimer. Polimer ni sumber plastik lah. Jadi mungkin di kawasan-kawasan terumbu karang dia punya mikroplastiknya lebih tinggi. Kita tak tahu. Kena ada kajian dan juga sampel di udara. Jadi kita bercadang tahun depan sekiranya boleh, sebab saya pun ada platform kerjasama selatan-selatan. Jadi kita memberi fokus juga kepada SIDS, Small Island Developing States, negara-negara kepulauan kecil. Mungkin mereka boleh datang ke Tioman dan untuk belajar mengenali bagaimana kita menyelesaikan masalah ataupun berkongsi masalah, dan analis juga berhasrat untuk bukan setakat Pulau Tioman, kita ada banyak lagi pulau-pulau lain. Contohnya Pulau Songsong di Kedah, dia kawasan yang sangat menarik, kemudian ke bawah Sabah dan Sarawak. So kita berharap lebih ramai rakan strategik lah. Buat masa ni yang antara rakan strategik utama kita adalah Jabatan Kimia Malaysia. Okay. Boleh saya kongsikan sekali? Sila. Contohnya, tadi ditanyakan tentang bagaimana kita nak mengawal kan. Sebenarnya kawalan itu datang daripada cara kita menggunakan plastik lah. Yang dah jadi mikroplastik ni amat sukar dan terlalu costly, kos yang tinggi untuk kita rawat. Tapi untuk kita cegah di masa akan datang, kaedah kita menggunakan plastik itu sendiri yang kita harus ubahlah. Sebagai contoh, sekarang ni kita dah banyaklah NGO yang memberikan tekanan kepada pengeluar-pengeluar kosmetik umpamanya. Kan? Contohnya produk cuci muka yang microbeads, yang ada microbeads dulu, scrubs yang ada microplastik. Bukan dia cair ke? Saya pula tanya. Bukan beads itu cair ke? They claim dia cair kat kulit. Dia cair, actually then it become dissolve jadi microparticles. Dan dia sebenarnya tidak terurai sebagai bahan asas. Dia masih lagi kekal sebagai plastik yang mungkin akan hanya terurai berpuluh tahun akan datang. Untuk kita cuci muka, kita pakai microbeads. Yang dulu kan ada jenis yang ada scrub tu kan. So this plastic scrub ni tak sesuai lah dan amat membahayakan alam sekitar. Sebab apabila dia terurai kepada partikel yang lebih kecil, dia boleh masuk ke dalam sistem paru-paru, rantaian makanan kita. Ataupun apabila dia dalam bentuk aerosol, terlekat di udara dan sebagainya, dia akan jadi inhale, kita akan sedut pula jadi dalam pernafasan kita. Jadi efek dia terlalu besar. Jadi kita harus daripada sekarang kita memberikan pendedahan, pemahaman kepada masyarakat bahawa menggunakan plastik dengan bijak adalah satu yang penting. Penggunaan plastik secara yang single use ni seharusnya dielakkan. Macam mana kita nak define penggunaan plastik yang bijak tu? Macam mana tu? Contohnya apabila kita beli plastik kan, kita beli bekas plastik. Nak tak nak kita akan ada plastik. Tapi kita beli plastik yang kita boleh cuci dan pakai balik. Contohnya. Kita tidak bergantung kepada semata-mata kalau kita nak minum, kita pergi kedai
dan dia bagi dalam bekas plastik, habis kita minum, kontainer tu kita buang tu sampah. Kita amat mudah untuk buat perkara tersebut, tapi kita tak faham bahawa kesan dia adalah berpuluh tahun akan datang, bukan kepada kita, mungkin kepada generasi akan datang. But then the question is, okay, kita pakai barang-barang plastik ni kan, kita buang. Kita tak buang kat sungai. Contohlah ada yang query kan, kita tak buang kat sungai, kita buang dekat kawasan tapak pelubusan sampah dan sebagainya. Adakah itu dikira penggunaan plastik yang bijak kalau ikutkan definisi ni? Kalau bila kita tengok statistik ya, contohnya botol air kan, plastik ni, kalau dilihat yang dikumpul di pusat pengumpulan plastik recycle ni tak sampai pun 20%. Kebanyakannya adalah dibuang. Dan ke mana akhirnya dia akan mengalir ke sungai, dan lepas ke sungai dia akan ke laut. Apabila dia ke laut, lama-lama dia terapung ataupun termendak di dalam dasar. Dia balik kat kita balik. Dia ombak dan sebagainya, dia akan terurai kecil, tapi tidak kepada bahan asas. Dia masih lagi plastik dalam bentuk kecil. Dan dekat sinilah apabila istilah mikroplastik ini didapati bahawa walau termasuk air yang kita dah filter untuk minum, mengandungi mikroplastik, yang di mana akan masuk dalam sistem badan kita. Jadi makin lama sumber air kita pun akan terjejas. Bayangkan ikan-ikan di laut yang kemudiannya kita makan. Ini semua juga merupakan satu faktor lah. Jadi penggunaan itu penting, kesedaran itu penting, tapi yang lebih penting adalah supaya kita semua ambil peranan masing-masing. Penggunaan itu dengan lebih teraturlah, supaya tidak dibuang, dan kalau boleh elakkanlah penggunaan single use plastik ini. Okey, kita ada masa lagi ke tak ada? Okey, kita ada plus minus 2 minit lagi. Doktor, kalau Doktor boleh kongsikan selaku pensyarah Jabatan Kimia Fakulti Sains UPM ini, apakah bentuk-bentuk kajian yang sedang dilaksanakan, terutama kita cakap berkenaan mikroplastik inilah, untuk memastikan kajian tersebut boleh membantu mungkin untuk kata membersihkan pantai-pantai kita daripada mikroplastik itu. Teknologi terkini yang barangkali sedang dalam kajian ataupun sedang dibangunkan, kolaborasi bersama dengan universiti-universiti dari luar negara dan sebagainya. Untuk program kita sebenarnya kita dah ada kolaborasi dengan dua universiti antarabangsa, satu Kyushu University, satu lagi Charles University daripada Australia. Jadinya kajian mikroplastik ni pada peringkat sekarang adalah untuk identification dulu. Okey. Kita nak identify, sebab tu kita buat pensampelan, kita collect the mikroplastik dan juga kita characterize untuk kita fahami mikroplastik ni daripada apa dulu yang berada di Malaysia. Lepas tu kemudian kita akan try untuk figure out apakah sumber daripada mana plastik ni puncanya. Dan kemudian kita akan fikirkanlah mungkin bagaimana untuk mengatasi sebab tu kita untuk program kita libatkan juga pelajar sekolah, supaya pelajar sekolah ni dah tanam dekat dari awal lagi, dah tahu ini pencemarannya dan apa kesannya kepada manusia. Dan sebagai individu kita, macam Prof Basha dengan Prof Tuah tadi cakap, kita perlu ada kesedaran daripada diri sendiri, bermula daripada kecil. Yelah, mikroplastik ni kalau cakap Malaysia ke luar negara ke sama je lah, dia still mikroplastik lah kan. Tak ada macam ni daripada Malaysia ke. Tak ada lah. As long as dia jatuh dalam kategori mikroplastik, dia adalah mikroplastik. Ya, mikroplastik. Cuma sumbernya mungkin berbeza. Macam saya katakan tadi ya. Sekiranya kita ada banyak, contohnya perkapalan, industri perkapalan, jadi mereka menggunakan coatings dan juga cat. So itu adakah sumber utamanya? Kalau di Eropah itu salah satu utamanya. Di 58%. Lepas tu kita tengok penggunaan pukat-pukat yang mana yang terbiar. Ya, selain haiwan-haiwan terperangkap. Begitu juga bila dia terurai, itu sumber-sumber utama dia. Jadi kita pun nak kenal pasti kalau di Malaysia ni sumbernya apa, dan sekiranya kita dapat kenal pasti, mungkin kita dapat memberikan maklumat kepada industri, contohnya cat, bagaimana mereka harus menggunakan bahan yang sebenarnya, yang mudah terurai. Kalau daripada penyelidikan, kita pun sedang mula menggunakan mikroplastik tersebut, kita uraikan dalam bentuk monomer, iaitu bentuk asasnya yang kita gunakan untuk sintesis bahan lain. Ada setengah-setengah, ada kemungkinan boleh digunakan dalam pertanian contohnya. Itu antara yang kajian, dan kita juga sedang
bersama dengan Aerosol Science Research Center di Taiwan, dan dia ada connection satu dunia termasuk di UC San Diego, di Germany dan sebagainya, untuk melihat bagaimana dia masuk dalam badan. Terutamanya sistem pernafasan, paru-paru, sebab kalau mikroplastik ni terutamanya sekiranya kurang daripada saiz 2.5, kita selalu panggil dia PM 2.5, dia terus boleh masuk ke alveoli dan masuk dalam sistem darah. Itu lebih menakutkan. Dia serap dia masuk. Sampai dia boleh masuk dalam blood vessel kita. Dia boleh masuk. Wow, okey. Itu yang kita cuba kontrol, sebab dia ada kaitan banyak mungkin dengan kanser paru-paru, sebab saya punya research dalam kanser paru-paru. So kita dah mula dapat mengesan kemungkinan. Di Malaysia kita belum buat lagi, tapi di Taiwan mereka dah tunjukkan ada hubung kait. Okey, takut pula dah lepas ni. I know, dah tak selamat dah sekarang. Tapi sebenarnya selamat je, cuma kita kena ada kesedaran dulu. Kalau ada kesedaran ni, perkara ni sebenarnya boleh diatasi. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Perubahan minda. Bukan sekadar perubahan iklim, tapi bermula dengan perubahan minda. Kita perlu ada kesedaran itu. Jadi kita perlu ambil tahu apa itu mikroplastik dan orang kata live sustainably lah. Ya? Betul. Itu yang penting sebenarnya. Okey, terima kasih kepada Dr. Nuriza, kepada Prof. Bashar dan juga Prof. Tuan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan International Microplastic Beach Cleanup at Tioman.